KPM. Aduh, macam mana ni? SPM dekat dah ni. Apa yang perlu saya buat ni? Jangan risau. Di sini kita akan cuba membantu anda untuk pecutan SPM 2022. Assalamualaikum, salam sejahtera semua, bersama saya Irfan Syahmi di saluran DirecTV KPM untuk slot sukses SPM 2022 pecutan. Hari ini kita akan kongsi kepada anda tentang mata pelajaran Bahasa Melayu, dan pastinya kita akan ditemani oleh seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan menemani kita hari ini. Kita persilakan Cikgu Haslina Nur Ismail dari SMK Seri Mulia Ular Persatuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu Linda. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Irfan, apa khabar? Sihat, begitu saja. Ya. Terima kasih Cikgu kerana bersama pada hari ini. Yep, sama-sama. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Ifah, perkenalkan dulu Cikgu Nur Hazirah Ramli dari SMK Sultan Abdul Aziz Shah Integrasi Kajang Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami untuk pecutan hari ini tentang mata pelajaran Bahasa Melayu SPM 2022. Cikgu, kita dah nak dekat dengan SPM, Cikgu. Tak Betul. Lama lagi kan. Jadi hari ini kita akan berkongsikan kepada murid-murid bagaimana mereka ingin mendapatkan markah yang cemerlang. Jadi tak menggunakan masa, silakan Cikgu, Bahasa Melayu. Baik, terima kasih Irfan. Sama-sama. Saya teruskan. Hari ini kita akan belajar teknik menjawab Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia Kertas 1, kod dia 1103-1. Jadi sebagai permulaan, Cikgu Linda nak perkenalkan format pentaksiran SPM Bahasa Melayu karangan ini. Dan yang sebenarnya karangan ini dia ada dua bahagian. Satu bahagian A membawa 30 markah dan bahagian B 70 markah. Maka markah keseluruhannya 100 markah. Dan seterusnya, sebagai pengenalan bahagian B ini ialah masa dicadangkan 30 minit, satu soalan sahaja dan murid wajib jawab soalan tersebut. Soalan dikemukakan daripada pelbagai bahan rangsangan. Sekurang-kurangnya 2 bahan dikemukakan. Bahan boleh 2, 3 ataupun 4. Semua soalan berformat boleh dikemukakan dalam bahagian ini. Karangan berformat seperti surat rasmi, surat tidak rasmi, resume, email, syarahan dan juga rencana. Murid perlu menulis karangan. Patah perkataannya antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baik, seterusnya kita pergi kepada bahagian B. Sebagai pengenalannya, 70 markah. Banyak markahnya di sini. Dan masa yang dicadangkan 1 jam 30 minit. 4 soalan dikemukakan dan calon harus pilih satu sahaja. Kena buat pertimbangan yang wajar mana soalan yang paling yakin kamu jawab. Seterusnya, semua soalan berformat boleh dikemukakan dalam bahagian ini. Sama juga dengan karangan bahagian A tadi, iaitu contohnya surat rasmi, tak rasmi, resume, email, syarahan, rencana, laporan, dan calon perlu menulis karangan antara 300 hingga 500 patah perkataan. Yang ini panjang kerana membawa 70 markah. Dan seterusnya, jom kita tengok contoh soalan. Okey, baik ya. Soalan untuk karangan bahagian A ini, kita tengok paparan, iaitu kalau kita lihat di sini, petikan di bawah menunjukkan sebahagian daripada maklumat isukan. Berdasarkan maklumat tersebut, berdasarkan maklumat tersebut, tulis sebuah rencana tentang isukan. Jadi kalau murid-murid lihat di sini ada 3 bahan yang diberikan. Yang pertama, sumbernya daripada buku teks tingkatan 4. Yang kedua, daripada Dewan Siswa. Yang ketiga, daripada My Metro. Jadi bermaksud di sini, murid-murid kena mengarang berdasarkan bahan yang diberikan. Setiap bahan, setiap sumber ini haruslah dihuraikan ataupun disentuh untuk membina karangan yang cemerlang.
Dan ini karangan bahagian A. Dan jom kita tengok contoh soalan karangan bahagian B. Jom Irfan kita tengok di sini. Silakan, Irfan cikgu. bacakanlah. Apakah arahan soalannya di sini Irfan? Okey. Tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan, cikgu. Baik. Jadi di sini soalan bahagian B ini diberi stimulus ataupun bahan rangsangan. Bermaksud di sini murid kena baca bahan rangsangan. Berdasarkan bahan rangsangan ini, murid akan dapat menjana idea daripada bahan rangsangan ini. Namun soalannya berada di bawah ini. Jadi Irfan, apakah arahan soalannya Irfan? Jelaskan peranan-peranan tersebut. Jadi kata kunci arahan soalannya apa Irfan? Peranan-peranan, cikgu. Bagus. Maksudnya dia nak peranan. Peranan tersebut merujuk kepada bahan rangsangan ataupun stimulus yang ada di dalam kotak itu. Soalan 1 bermaksud apabila kamu dapat soalan, kena baca keempat-empat soalan. Seterusnya kita pergi kepada soalan kedua. Soalan kedua sama juga diberi stimulus dan kena baca apakah arahan soalan. Jadi Cikgu Lina bacakan di sini, petikan di atas menjelaskan manfaat industri pelancongan kepada negara kita. Huraikan manfaat tersebut. Irfan, Ya, saya. Cikgu Lina nak tanya, apakah kata kunci arahan soalannya di sini, Irfan? Okey, itu soalan yang kedua ni, cikgu. Kata kuncinya adalah manfaat-manfaat. Manfaat-manfaat. Ya. Ini contoh saja tau. Cikgu Lina tak pergi mendalam kerana nanti kita akan cerita lebih mendalam. Soalan 2. Kemudian tengok soalan 3. Silakan, cikgu. Sila. Soalan 3 ni dia panjang. Dia punya Bahan rangsangan stimulus dia, ya. dan bahan rangsangan. Jadi kena baca betul-betul. Mungkin baca 2 kali ataupun 3 kali untuk memahami stimulus yang diberikan. Dan Irfan bacalah untuk saya arahan soalan di bawah ini. Silakan Irfan. Baik, cikgu. Berdasarkan petikan di atas, jelas menunjukkan bahawa terdapat perkara yang menjadi kebimbangan kepada Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Khoo Kai Kim. Huraikan cara-cara untuk mengatasi perkara yang menjadi kebimbangan kepada sejarawan tersebut. Ya. Perkara menjadi kebimbangan. Jadi di situ Irfan, apakah kata kunci arahan soalan di situ? Cara-cara, cikgu. Bagus, cara-cara. Jadi jelas di sini maksudnya murid-murid kenalah cari cara-caranya. Baik, dah soalan 3 kan. Seterusnya kita pergi kepada soalan 4. Dan di sini pendek pula stimulus ataupun bahan rangsangannya. Dan kalau kita tengok arahan soalan di situ, berdasarkan petikan di atas, bincangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mengembangkan perniagaan tersebut. Perniagaan apa? Perniagaan makanan sejuk beku. Jadi Irfan, bila Irfan baca, apakah kata kunci arahan soalannya di sini Irfan? Untuk soalan keempat ni, cikgu, kata kuncinya tak lain tak bukan usaha-usaha. Baiklah, usaha. Jadi keempat-empat soalan sudah dibaca. Dan apabila dah dibaca keempat-empat soalan, kamu haruslah memilih satu yang paling kamu yakin dan kamu boleh huraikan dengan cemerlang. Di situlah perlunya pertimbangan yang wajar. Mana satu yang lebih banyak pengetahuan yang kamu boleh sampaikan, fikirkan pendahuluan. Jadi di situ apabila kamu dah pilih satu, buat rangka. Rangka itu pendahuluan bagaimana, isi nak berapa isi, nak buat 3 isi ke 4 isi, seterusnya penutup macam mana nak buat. Dan yang paling penting, apa yang Cikgu Lina nak sampaikan di sini ialah stimulus tau Irfan. Dan dalam karangan kamu, haruslah menggunakan stimulus ini dalam karangan. Okey. Jangan digugurkan, jangan tak guna stimulus ini. Kerana stimulus ini akan membantu kamu membina karangan cemerlang. Apa jadi kalau tak gunakan stimulus? Susahlah nak dapat cemerlang. Kurang markah, cikgu. Kurang markah lah. Jadi gunakan stimulus. Jadi persoalannya stimulus atau bahan rangsangan ini harus diletakkan di mana? Tak kisahlah di mana-mana. Mungkin pendahuluan, mungkin penutup, mungkin jadikan dia isi. Sebab dalam stimulus ini ada kemungkinan boleh dimasukkan isi. Sebegitu. Jadi itulah dia. Untuk soalan SPM ini ada karangan bahagian A. Diberi satu saja soalan, tak boleh pilih. Kena gunakan segala bahan yang diberikan. Kemudian bahagian B, 70 markah. Diberi 4 soalan. Kamu kena buat pertimbangan yang wajar. Iaitu pilih satu dan buatlah karangan yang cemerlang. InsyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Dan yang sebenarnya Irfan, soalan-soalan sebegini yang sebenarnya dia pelbagai. Kalau tengok di situ kan, di sini usaha. Okey, baik. Kalau kita tengok di sini, ini cara. Cara-cara. Lepas tu di sini apa dia di sini? Manfaat. Dan seterusnya yang pertama tadi Peranan. Jadi keempat-empat soalan tu kata kuncinya
tidak akan sama. Iaitu yang pertama, peranan. Yang kedua, manfaat. Yang ketiga, cara-cara. Dan yang keempat ialah usaha-usaha. Silakan Irfan. Cikgu, Ifan ada satu soalan. Bahan rangsangan ni kita perlu ubah suai ataupun kita perlu ambil sebiji-sebiji, Cikgu? Okey, bagus soalan Irfan itu. Yang sebenarnya bahan rangsangan ini cadangan Cikgu Lindano, jangan ambil sebiji-sebiji. Kita ubah sikit. Ubah sedikit. Jangan ambil ayat demi ayat. Kita ubah sedikit. Ataupun ambil satu ayat ini, masukkan dalam pendahuluan ke. Contohnya lah, membantu pelajar-pelajar untuk buat pendahuluan yang cemerlang. Mungkin ayat yang terakhir masukkan dalam benaan isi. Sebegitu. Jadi di situ kalau nak mendapatkan karangan cemerlang, jangan salin bulat-bulat daripada bahan rangsangan ini. Kenalah pandai membahagikan ataupun mana nak disentuh, kat mana nak dimasukkan stimulus ini. Macam itu, Irfan. Terima kasih Cikgu atas penerangannya. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot sukses SPM 2022 Pecutan Bahasa Melayu bersama dengan saya Ifran Syahmi dan Cikgu Linda. Untuk segmen kali ini, Cikgu akan bawakan kita bagaimana untuk membuat pendahuluan dan juga untuk kita menganalisis tugasan soalan. Jadi Cikgu, di mana pencerahannya? Silakan. Mari saya cerahkan mana yang tak berapa nak nampak. Baik, Betul. di sini ialah Cikgu Linda akan kongsi pula menganalisis tugasan soalan dan benaan perenggan pendahuluan. Bagaimana kita nak menganalisis supaya kita boleh mendapat karangan yang cemerlang. Jom kita tengok contoh. Untuk bahagian B 70 markah. Di sini Cikgu Linda akan fokus kepada karangan bahagian B 70 markah. Kenapa? Sebab dia membawa markah yang banyak berbanding bahagian A. Okey, baik. Kita tengok sebelum kita pergi kepada menganalisis kehendak soalan, Cikgu Linda nak berkongsi dengan murid-murid di luar sana iaitu berfikir secara pelbagai dimensi. Baik, apakah itu pelbagai dimensi? Inilah dia, iaitu dimensi diri kecil dulu. Lepas tu besar keluarga, lagi besar masyarakat dan besar lagi sekolah, lagi besar kerajaan ataupun negara dan lagi besar iaitu media massa. Kalau kita tengok di sini diri. Okey, Irfan boleh bacakan tak diri ni? Apa contoh diri ni? Apa yang ada dalam diri? Saya, pelajar, murid, seseorang itu setiap individu ataupun remaja. Betul. Tapi kan Irfan, yang sebenarnya diri ni boleh merujuk kepada seorang usahawan, seorang mahasiswa, seorang petani, seorang doktor. Pandai Irfan. Bermaksud diri ini bukan mengenai diri kita tapi diri seseorang itu, iaitu diri. Okey, baik. Sekarang keluarga. Kalau keluarga, apakah yang kita boleh huraikan, Irfan? Ibu bapa, adik beradik, abang kakak, adik atuk nenek. Semualah Cikgu. Atuk nenek pun boleh sebab mereka itu ialah ahli keluarga kita. Betul. Masyarakat. Irfan tolong bacakan untuk Cikgu. Boleh Cikgu. Okey, antara huraian untuk masyarakat adalah komuniti setempat, rukun tetangga, jiran sekeliling, jiran setempat, masyarakat sekeliling, masyarakat di kawasan kejiranan, pelbagai kaum. Di sini kan Cikgu Lina nak terangkan kepada murid-murid di luar sana. Adakala soalan akan tanya langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Dalam kalangan masyarakat. Jadi kalau boleh, apabila kamu mengarang, janganlah ulang pada pendahuluan dalam kalangan masyarakat. Dalam kalangan masyarakat isi kedua dalam kalangan masyarakat. Masya Allah, banyaknya masyarakat. Jadi salah satu ciri karangan cemerlang ialah kosakata kena luas. Pembenaraan kata kena luas. Mungkin pada pendahuluan dalam kalangan masyarakat. Selepas tu dalam kalangan komuniti setempat. Seterusnya dalam kalangan rukun tetangga, jiran tetangga, jiran sekeliling. Sebegitu caranya. Banyaklah kosakata yang digunakan. Dan dalam masyarakat ini, kadang-kadang kamu akan sebut kaum kan? Betul. Jadi sebutlah pelbagai kaum. Apakah contoh kaum di negara kita, Irfan? Melayu, India, Cina. Sebegitu Kadazan, Bidayo semua kan. Jadi huraikan sebegitu supaya mendapat karangan cemerlang. Seterusnya
sekolah. Bacakan Irfan sekolah huraian Di sekolah pastinya kita ada pengetua, pentadbir, guru disiplin, guru mata pelajaran, guru kaunselor, guru ataupun ahli persatuan kelab, guru ataupun ahli sukan dan permainan. Baiklah, untuk dimensi negara ataupun kerajaan. Ini besar ni, iaitu negara kita ataupun kerajaan. Jadi Irfan bantu saya untuk baca, Irfan. Tak ada masalah, Cikgu. Kita ada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tema pendidikan. Okey, baik. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya untuk tema pelancongan. Okey. Kita juga ada Jabatan Perhilitan atau Jabatan Alam Sekitar untuk tema alam sekitar. Dan penguatkuasa kita ada Polis Diraja Malaysia untuk tema jenayah ataupun masalah sosial. Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun pihak berkuasa. Baik. Jadi bermaksud di situ, apabila kamu menguraikan karangan, contohnya lah cerita pasal pelancongan. Kamu boleh sebut, okey, kerajaan hendaklah mengadakan kempen. Betul, cantik. Tapi kalau nak lagi cantik, ambillah dalam huraian ini, iaitu Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Baru cantik, mantap kamu punya karangan itu. Contohnya lah Irfan, kalau cerita pasal isu kebersihan dan kesihatan kan, iaitu penyakit berjangkit. Betul. Okey, baik. Pelajar boleh menceritakan, murid boleh menceritakan tentang peranan kerajaan. Namun dispesifikkan, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Macam itu. Contohnya, kalau cerita pasal keruntuhan akhlak, iaitu Polis Diraja Malaysia boleh membuat pemantauan. Ataupun karangan itu kamu nak cerita pasal jenayah yang berlaku di negara kita. Jadi sebutlah ataupun tulislah Polis Diraja Malaysia. Sebab itulah teknik pelbagai dimensi ini pelajar harus kuasai. Kenapa? Supaya mudah menjana idea karangan yang cemerlang. Seterusnya, media masa. Apa lagi? Irfan, silakan. Baik, Cikgu. Yang pertama, televisyen dalam bentuk iklan, dokumentari, drama, filem, dan kita menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok, surat khabar, risalah poster dan juga papan tanda. Iya, ini media masa ini isi yang sangat besar. Betul. Dan dia sangat infinity lah kiranya kan. Jadi sebenarnya melalui media masa ni Irfan, pelajar boleh ambil televisyen. Sebab apa? Televisyen ni mudah sedikit dekat dengan pelajar. Contohnya televisyen boleh menyiarkan iklan. Cuma Irfan tengok kat sini iklan, dokumentari, drama, filem. Jadi pelajar boleh pilih mana-mana. Contohnya kalau cerita pasal mengenai kehendak soalan, iaitu cara-cara untuk menerapkan nilai budi bahasa dalam kalangan generasi muda. Jadi di situ kita boleh kata televisyen boleh memaparkan iklan tentang kepentingan budi bahasa. Lepas tu mungkin, alamak, iklan tak ada idea. Boleh juga keluarkan dokumentari tentang budi bahasa budaya kita. Betul? Rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia memang terkenal dengan budi bahasa budaya kita. Terkenal dengan kesopanan, kesusilaan yang ada dalam rukun negara kita. Macam itulah caranya. Dan satu lagi, idea Cikgu Lina nak bagi. Contohlah, kalau arahan soalan tanya langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Jadi televisyen boleh menyiarkan filem. Filem apa? Filem Mat Kilau ke? Filem apa benarnya soalan ni? Contohnya apa filem-filem semangat Bukit Kepong, sebegitu. Jadi disiarkan di televisyen dan rakyat Malaysia bila menontonnya dapat menerapkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebenarnya Irfan, apa yang Cikgu Lina nak beritahu dalam teknik pelbagai dimensi ini, kita boleh merentas. Contohnya, apa yang Cikgu Lina maksudkan merentas kerajaan pergi ke sini. Kita tengok ya, murid-murid cuba dengar penerangan Cikgu Linda ya. Andai kata langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Okey, kita kata kerajaan. Kerajaan hendaklah mengadakan kempen semangat patriotik, okey, dengan mengibarkan jalur gemilang. Kempen ini haruslah diuar-uarkan melalui Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, surat khabar, poster, papan tanda. Nampak tak di situ dia merentas dan itu dikira baguslah, cemerlanglah karangannya. Menggunakan dua dimensi, Cikgu. Ya, betul. Seterusnya, contohlah kalau kita ambil di sini kan, kita ambil masyarakat. Masyarakat. Rentas ke mana, Cikgu? Rentas juga di sini. Merentas. Media masa ni dia mempunyai kuasa dia sendiri. Dia boleh merentas. Contohnya, langkah peranan masyarakat
untuk memupuk perpaduan peranan masyarakat. So kita ambil masyarakat. Jadi kalau di sini kita ada rukun tetangga kan. Rukun tetangga ni iaitu pihak rukun tetangga haruslah menyiarkan poster. Poster melalui apa? Kumpulan WhatsApp, taman perumahan ataupun boleh menyiarkan risalah dan diedarkan di rumah-rumah ataupun boleh memasang papan tanda iaitu di tiang-tiang elektrik, di balai raya, sebegitu. Bermaksud di sini teknik pelbagai dimensi ini sangat-sangat bagus untuk menjana idea karangan. Betul, Cikgu. Jadi itu cerita pasal teknik pelbagai dimensi. Seterusnya kita pergi kepada mari kita kenal pasti kata kunci ataupun fokus soalan dengan menggunakan lollipop ini. Wah, yang berwarna-warni. macam-macam warna, Cikgu. Jadi inilah inovasi Cikgu Lindano untuk membantu murid-murid di luar sana untuk memahami kehendak soalan. Kadang-kadang murid dia tak tahu apa maksud punca ya kan. Jadi di sini ataupun di sini pada skrin pun juga punca bermaksud faktor sebab alasan. Mungkin arahan soalan tanya kepentingan. Contoh kat sini kan kita ada kepentingan. Mungkin murid-murid apa kepentingan ini? Kepentingan ialah kesan positif ataupun manfaat. Jadi di sini dia sangat-sangat membantu pelajar memahami kehendak soalan. Dan seterusnya, ada kala soalan mungkin tanya halangan atau cabaran. Ataupun dia tanya kekangan. Bermaksud kekangan ini bermaksud halangan, cabaran, masalah, rintangan. Bagus Irfan. Dan mungkin juga arahan soalan akan tanya di sini kita tengok tanggungjawab. Jadi kan tanggungjawab pelbagai pihak untuk menerapkan nilai murni, tanggungjawab. Jadi kalau pelajar tak berapa nak faham tanggungjawab ni apa? Tanggungjawab yang sebenarnya dia nak langkahlah. Langkah macam itu caranya. Okey? Baik, inilah caranya untuk kamu menganalisis kehendak soalan. Dan apa lagi? Jomlah kita belajar macam mana kita nak menganalisis kehendak soalan. Ini dia. Ya, soalannya. Bacakan Irfan. Sebagai respons terhadap petikan di atas, jelaskan cara-cara yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak untuk mempopularkan kembali permainan tersebut. Apakah kata kunci arahan soalan Irfan? Cara-cara. Cara-cara. Okey. Irfan, sebab kita nak kupas soalan ni, Irfan boleh baca stimulusnya sekali tak Irfan? Boleh, Cikgu. Cepat Irfan. Permainan tradisional merupakan permainan lama yang diwarisi sejak zaman nenek moyang kita. Antara contoh permainan tradisional ialah congkak, gasing dan batu seremban. Permainan ini mempunyai keunikan yang tersendiri, namun semakin dilupakan. Remaja zaman ini lebih cenderung bermain permainan moden. Dia cerita pasal permainan tradisional seperti yang Cikgu Linda cerita tadi, stimulus ini ataupun bahan rangsangan masukkan dalam karangan kamu. Jom kita tengok sini. Kata kunci arahan soalan tadi, Irfan dah kata cara-cara kan? Irfan, saya nak tanya, Irfan, cara banyak pihak ke satu pihak di sini Irfan? Okey, yang ini pelbagai pihak, Cikgu. Pelbagai pihak. Bagus Irfan. Itu ada di situ pelbagai pihak. Jadi di situ bila pelbagai pihak, gunakanlah teknik pelbagai dimensi yang Cikgu Linda terangkan tadi. Jadi itu caranya. Dan di sini kita buatlah pendahuluan. Kita dah menganalisis. Kita buat pendahuluan menggunakan teknik IKA. IKA ni apa? I ialah isu yang sedang dibincangkan. Baik. Apa isu dia? Pasal permainan tradisional. K ialah kenapa. Tanya diri sini kenapa, mengapa. Dan A ialah arahan soalan. Arahan soalan tadi cara. Jadi ini ayat yang dicadangkan, iaitu dewasa ini di sini kan pada era globalisasi meniti arus kemodenan ini sejak belakangan ini cadangan tahu. Tapi kalau murid-murid di luar sana ada idea lain, boleh juga ini cadangan sahaja. Dan tanya diri sini kenapa ya, mengapa ya, perkara ini disebabkan, hal ini dikatakan demikian kerana. Apabila kita nak bagi arahan soalan, ini cadangan tahu. Persoalannya apakah cara-cara ataupun mari kita rungkai satu demi satu apa dia kepada arahan soalan. Menarik Cikgu caranya. Jom kita tengok pendahuluan yang penuh. Okey. Isu kenapa arahan soalan. Ika. Irfan bacakan. Pada era globalisasi ini, permainan tradisional seperti congkak, gasing dan batu seremban semakin dilupakan. Itu isu yang pertama. Yep. Yang kedua, kenapa? Hal ini dikatakan demikian kerana permainan moden seperti permainan dalam talian semakin mendapat tempat di hati anak muda zaman sekarang.
kita pergi pada arahan pula. Oleh itu, mari kita rungkai satu demi satu cara-cara yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak untuk mempopularkan kembali permainan tradisional ini. Jadi ini contoh pendahuluan. Tapi Irfan, Irfan perasan tak Cikgu Linda gariskan yang ini? Agak-agaklah Irfan. Yang ini ambil kat mana Irfan? Petikan, iaitu bahan rangsangan. Jom kita pusing balik, iaitu petikan ini. Cikgu Linda gariskan mana dia tadi? Ialah congkak, gasing dan batu seremban. Macam itulah caranya. Sentuh, bukannya saling bulat-bulat. Jom kita tengok di sinilah yang Irfan bacakan tadi. Namun, apabila kamu buat karangan, jangan buat bentuk begini, sepatutnya buat satu perenggan yang lengkap. Dan yang sebenarnya dalam pendahuluan ini ada ungkapan menarik, iaitu apa dia? Mari kita rungkai satu demi satu. Jadi salah satu ciri karangan yang cemerlang ialah mesti ada ungkapan menarik ataupun peribahasa. Jadi itu saja macam mana kita nak menganalisis kehendak soalan dan juga nak buat pendahuluan yang cemerlang. Silakan Irfan. Terima kasih Cikgu Linda untuk penerangan di mana cara untuk kita menyiapkan satu pendahuluan yang cukup menarik berdasarkan teknik yang cikgu katakan tadi. Dan kita akan rungkai lagi selepas ini. Kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot sukses SPM 2022 mengenai Bahasa Melayu Kertas 1, di mana Cikgu Linda akan memberikan kita pencerahan mengenai bagaimana untuk membina perenggan isi yang menarik dan mendapat markah yang tinggi. Silakan Cikgu Linda. Terima kasih Irfan. Jadi jom belajar dengan Cikgu Linda cadangan binaan perenggan isi. Jadi macam mana kita nak bina perenggan isi ini? Dia ada teknik dia. Sebenarnya membina perenggan isi ini banyak teknik, tapi Cikgu Linda angkat teknik ini yang kebanyakan murid di luar sana menggunakannya, iaitu rangka isi karangan menggunakan ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan juga ayat penegasan. Jadi mungkin ada yang bertanya, cikgu, apa itu ayat topik, ayat hurai? Macam nak bezakan kan? Macam mana nak bezakan? Jadi, Cikgu Linda akan bagi penerangan secara mendalam apa itu ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan ayat penegas. Jadi, Cikgu Linda ada pembantu. Apa lagi, Irfan? Ya, saya, Cikgu. Bantu Cikgu Linda bacakan. Boleh, kita mulakan dulu dengan ayat topik ataupun isi utama. Ayat topik ialah isi utama. Ayat ini mengandungi pernyataan idea yang bersesuaian dengan tugasan soalan. Cikgu Linda komen sedikit. Tugasan soalan. Jadi kat sini tugasan soalan iaitu soalan dia apa? Mungkin dia nak peranan, mungkin dia nak kepentingan, mungkin nak cara, mungkin nak manfaat. Maksudnya haruslah bersesuaian dengan tugasan soalan. Silakan Irfan, cerita pula ayat hurai. Okey, yang kedua adalah ayat huraian. Ayat hurai ialah ayat yang menghuraikan ayat topik. Ayat hurai mengandungi huraian terhadap idea yang telah dinyatakan. Kaedah mudah bagi memahami AH ini ialah murid boleh bertanya kepada diri sendiri mengapa atau kenapa perkara ini berlaku atau mengapa atau kenapa perkara ini penting. Yang paling penting dia punya kata kunci ni untuk ayat hurai. Mengapa ya? Kenapa ya? Jadi kena bertanya diri sendiri. Dan mengapa dan kenapa ini ada dua cara. Kalau tak dapat mengapa perkara ini berlaku, kalau tak dapat idea ni, tukar pula. Mengapa perkara ini penting? Jadi di situ kamu boleh menguraikan dengan bertanya kepada diri sendiri mengapa ataupun kenapa. Jadi ada anak-anak murid tanya, cikgu, apa beza mengapa dengan kenapa? Mengapa dalam tulisan secara rasmi, kenapa dalam percakapan lisan. Itu beza dia. Benda sama je yang sebenarnya. Saja nak bagi info sedikit kepada anak murid di luar sana. Persoalan, cikgu. Ya, masa kita tanya kenapa, mengapa sebegitu. Okey, baik. Irfan, cuba huraikan pula ayat contoh. Ayat contoh ialah ayat-ayat yang menghuraikan idea dengan lebih terperinci. Dalam ayat contoh, murid perlu menyatakan contoh-contoh yang relevan bagi menyokong isi yang terdapat dalam ayat topik. Contoh boleh merupakan pernyataan fakta berbentuk data, statistik dan peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Murid juga boleh bertanya kepada diri sendiri, bagaimana perkara ini berlaku? Selain itu, murid boleh bertanya kepada diri sendiri, siapa yang terlibat, di mana
dan bila berkaitan isi yang dihuraikan. Sambil Irfan baca, Cikgu Linda garis-garis supaya itu isi pentingnya dalam ayat contoh, iaitu kena terangkan dalam yang relevan, rasional dan mungkin anak murid, cikgu, saya tak tahu data, saya tak tahu statistik. Ingat, ni ada yang ini membantu murid kalau peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang murid boleh dimasukkan dalam karangan dan itu dikira isi yang matang sebab itu berlaku dalam kehidupan seharian. Kalau tak dapat juga idea, tanya diri kamu sendiri, bagaimana ya perkara ini berlaku? Dan juga boleh bertanya kepada diri sendiri, siapa, tempat dan di mana ataupun bila perkara ini berlaku ataupun nak dihuraikan ayat topik. Ingat ya, ayat contoh ini menghuraikan ayat topik. Seterusnya ayat kesan, silakan. Ayat kesan ialah ayat yang menerangkan implikasi terhadap topik yang sedang dibincangkan. Murid boleh bertanya kepada diri sendiri, apakah kesan positif atau kesan negatifnya? Ya, kesan. Kalau tak dapat kesan positif, fikir kesan negatif. Jadi idea itu sentiasa ada. Dan akhir sekali, silakan Irfan. Untuk ayat penegasan. Okey, ayat penegasan ini ialah ayat yang menyimpulkan isi yang dihuraikan di atas. Cara yang mudah untuk menulis ayat penegasan ialah ulang semula ayat topik tetapi dalam struktur ayat yang berbeza namun masih membawa maksud yang sama. Ayat penegasan. Maksudnya ayat penegasan ni dia lebih kurang sama dengan ayat topik tau yang sebenarnya. Cuba tengok ayat di sini. Sama diulang semula ayat topik tetapi dalam struktur ayat yang berbeza namun membawa maksud yang sama. Tapi alamak Cikgu Linda tak apa faham yang ni. Tak apa. Sebab kejap lagi kita nak belajar benaan isi karangan. Ini ialah benaan isi karangan yang dicadangkan ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan ayat penegas. Baik, jom kita tengok ini ialah cadangan penanda wacana yang Cikgu Linda cadangkan, iaitu untuk isi pertama apa cadangan dia, isi kedua apa cadangan penanda wacana dan isi ketiga. Dan untuk mendapatkan karangan yang cemerlang ya Irfan ya, kita harus memasukkan peribahasa ataupun ungkapan menarik. Di sini Cikgu Linda membantu pelajar-pelajar di luar sana iaitu boleh masukkan peribahasa dalam penanda wacana, selitkan iaitu pada realitinya sudah terang lagi bersulur, bergelanggang di mata orang banyak, oleh itu tak tumbuh tak melata tak sungguh orang tak kata, dan seterusnya siang bagai hari, terang bagai bulan. Ingat anak-anak, ini ialah, ingat ya murid di luar sana ini cadangan tau. Tapi kalau guru kamu ada mengajar kamu penanda wacana yang lain, yang lagi cantik, tak apa, teruskan sebab ini cadangan sahaja. Sebab teknik mengarang ini banyak dan kamu harus kreatif untuk menulis. Jom kita tengok cadangan benaan isi pertama. Okey, baik. Ini ialah dia cara ibu bapa untuk mempopularkan permainan tradisional menggunakan ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan ayat penegas. Dan seperti biasa, Irfan bantulah Cikgu Lina untuk membacanya. Silakan Irfan. Baik, kita mulakan dengan ayat topik dulu. Cara-cara menarik minat generasi hari ini terhadap permainan tradisional, ibu bapa terapkan bermula di rumah. Ayat hurai, ibu bapa adalah insan paling rapat dengan anak-anak. Kita pergi kepada ayat contoh pula. Perkenalkan permainan tradisional, membuat sendiri bersama-sama, membuat gasing, waw dan congkak dilakukan pada hari cuti, contohnya hari Sabtu dan Ahad ataupun di masa lapang. Mengajak anak bermain gasing di halaman rumah dan juga bermain congkak dalam rumah, waw di pada sekolah berhampiran dengan rumah. Dan ayat kesannya pula, anak-anak akan berasa seronok. Anak-anak akan mula suka akan permainan tradisional dan orang kata tak kenal. Bagai tak kenal maka tak cinta. Untuk ayat penegasan pula, ibu bapa menjadi pemangkin wujud rasa sayang akan permainan tradisional. Jadi kalau murid-murid di luar sana tengok, Cikgu Linda tak buat ayat lengkap ke? Sengaja saya beri dalam bentuk poin supaya kamu boleh buat latihan di rumah. Betul, Cikgu. Jadi kamu gunakan poin-poin ini dan buat ayat sendiri. Dan yang pastinya ikut
contoh yang diberikan dan olah. Seperti yang Cikgu Linda sebut tadi kan, dalam binaan perenggan ini, setiap perenggan saya cadangkan ada peribahasa ataupun ungkapan menarik. Tak kenal, maka tak cinta. Ini ialah cara ibu bapa Irfan. Sebab ini tadi kan pelbagai dimensi. Jom kita kupas isi kedua, cara sekolah. Irfan bacakan Irfan. Untuk ayat topik, cara sekolah bagi berminat memberikan minat kepada anak-anak, yang pertama, pihak sekolah memainkan peranan penting untuk mempopularkan permainan tradisional. Ayat hurainya adalah platform terbaik untuk memupuk minat terhadap permainan tradisional. Ayat contoh, penubuhan kelab berteraskan permainan tradisional. Guru-guru mengajar murid tentang permainan tradisional melalui aktiviti kurikulum di sekolah. Guru-guru mengajar tentang peraturan, teknik bermain, cara menghasilkan permainan tradisional. Ayat kesannya pula, murid akan mula meminati permainan tradisional. Wujudlah generasi pecinta permainan tradisional dalam kalangan generasi muda. Ayat penegasannya, pihak sekolah memainkan peranan yang sangat penting bagi menyuburkan minat anak-anak muda untuk bermain permainan tradisional. Ya, jadi kalau Irfan tengok di sini kan, platform terbaik ini ialah ungkapan menarik. Ungkapan menarik ini tidak semestinya peribahasa. Ini ialah frasa menarik. Dan seterusnya, kalau Irfan tengok di sini, seperti yang Cikgu Linda kata, ayat topik sama dengan, lebih kurang sama dengan ayat penegas. Jadi sama pihak sekolah menyuburkan, memainkan peranan penting, begitu. Jadi ini ialah cara sekolah. Kita tengok binaan perenggan terakhir, Irfan. Yang ketiga, kerajaan pula. Kan gunakan teknik pelbagai dimensi tadi kan. Irfan, mohon tolong bacakan ya. Dah ibu bapa, sekolah dan kita pergi pula kepada kerajaan. Baik, ayat topiknya ialah pihak kerajaan hendaklah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada rakyat Malaysia. Ayat huraiannya, kerajaan diberi mandat untuk melaksanakan program yang berkaitan dengan pelestarian permainan tradisional. Ayat contohnya, melalui agensi kerajaan seperti Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, mereka haruslah menganjurkan seminar bengkel convention berkaitan permainan tradisional. Contohnya semasa sambutan Hari Kebangsaan yang diselitkan juga aktiviti permainan tradisional. Ayat kesannya, permainan tradisional dapat diperkenalkan kepada semua lapisan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Permainan tradisional menjadi wadah perpaduan negara. Ayat penegasannya, kerajaan perlu menyediakan dana khas untuk mempertabatkan permainan tradisional dalam kalangan masyarakat. Ungkapan menarik ini di mana? Wadah perpaduan. Jadi di situ, kalau anak-anak murid tengok di sini kan, ayat contoh kalau nak panjangkan lagi, iaitu kalau ingin menganjurkan bengkel, convention, Hari Kebangsaan semua ini, kita boleh katakan diuar-uarkan melalui Twitter, TikTok, macam itu kalau nak menambah isi lagi. Jadi, kita rentas kepada media masa. Betul, Cikgu. Dan untuk ayat kesan, Cikgu, kan berbilang kaum tu kita tambah sikit. Contohnya seperti Melayu, India, Cina. Betul. Kan? Barulah nampak karangan kamu matang, spesifik dan menggambarkan kamu mempunyai ilmu pengetahuan dengan menggunakan teknik pelbagai dimensi. Jadi, itu saja 3 perenggan kita kupas. Silakan Irfan. Terima kasih, Cikgu. Itu adalah satu cara yang cukup baik untuk kita membina isi perenggan menggunakan tertibnya seperti ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan dan juga ayat penegasan. Ingat murid, gunakan teknik yang Cikgu Linda berikan tadi. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan Bahasa Melayu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan Cikgu Linda untuk kertas bahasa Melayu. Untuk segmen kali ini, Cikgu akan bawakan kita penerangan berkenaan dengan bagaimana untuk kita melakukan ataupun membina perenggan penutup. Ya, silakan Cikgu. Jadi kat sini dah belajarlah pendahuluan, isi dan tutup, jangan tak tutup. Ataupun kita simpulkan keseluruhan daripada isu yang sedang dibincangkan, itu cara-cara untuk mempopularkan permainan tradisional. Okey, baik. Jadi cadangan Cikgu Linda iaitu penutup karangan gunakan teknik acah. Acah tu apa pula, Cikgu? Kita main acah-acah. Tapi taklah begitu yang sebenarnya. Apakah itu acah? Okey, baik. Acah ini A ialah arahan soalan, C ialah cadangan dan H ialah harapan. Jadi Irfan bantu saya untuk membacakan apa arahan soalan, cadangan dan juga harapan ini. Apa Silakan acah Irfan. Ini sebenarnya kan? Baik, A adalah untuk arahan soalan.
untuk menegaskan arahan soalan dengan menggunakan penanda wacana penegasan. Okey, itu A. Dan CA pula adalah cadangan. Cadangan secara umum iaitu cadangan semua pihak atau cadangan secara khusus iaitu cadangan daripada ibu bapa, sekolah, kerajaan dan media massa. Boleh menggunakan teknik pelbagai dimensi. Nanti cikgu akan kupaskan. Dan untuk H iaitu harapan. Harapan atau kesan positif daripada cadangan yang diberikan. Kita kaitkan dengan atas. Bagus. Irfan baca dengan lancar. Bagus. Dan kita tengok kat sini arahan soalan. Bila arahan soalan ialah tugasan. Tugasannya ialah cara-cara. Bila cara-cara kita tegaskan, iaitu mungkin kita boleh letak sudah terang lagi bersuluh, jelasnya, iaitu apakah arahan soalannya? Langkah-langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. Cadangan ini yang sebenarnya banyak cara untuk kamu menulis ayat cadangan. Iaitu yang pertama, kamu boleh anda semua ataupun murid-murid boleh menggunakan cadangan secara umum. Cara umum ini gunakan semua pihak. Namun kalau binaan isi karangan kamu itu masih pendek, anda boleh sentuh menggunakan teknik pelbagai dimensi. Iaitu yang seperti Cikgu Linda terangkan tadi, ini contoh tengok Contoh di sini. Ini teknik pelbagai dimensi. Contohnya kalau isi yang pertama ialah isi ibu bapa. Okey, isi pertama isi ibu bapa. Isi kedua ialah isi sekolah. Ini isi dan isi ketiga ialah isi kerajaan. Jadi di sini dalam kesimpulan karangan kamu, jangan sentuh isi 1, 2 dan 3. Kamu sentuh sedikit masyarakat ataupun media massa ataupun diri sendiri. Jangan diulang balik isi yang sudah diberikan untuk penerangan yang ini. Cadangan secara khusus iaitu cadangan daripada ibu bapa, sekolah, kerajaan dan media massa. Ambil isi yang tidak dikupas sebagai cadangan dan jangan tulis panjang-panjang. Tulis satu ayat saja. Kalau tulis panjang-panjang nanti dikira perenggan isi pula. Sebab kita kena sentuh sedikit saja sebab kita nak merumuskan karangan. Dan harapan. Harapan mungkin ada dalam kalangan murid-murid di luar sana. Cikgu, harapan tu apa? Harapan ialah kesan positif. Apa kesan positifnya bila kita dah bagi cadangan ini? Daripada cadangan yang diberikan iaitu cadangan di atas. Tapi cikgu, karangan saya masih pendek. Macam mana? Sebab ayat saya pendek-pendek. Bagi pula kesan negatif kalau tak buat perkara ini. Kan idea tu boleh bercambah. Betul. Sebab di situ kamu boleh berfikir positif dan juga negatif. Ingat tu anak-anak murid Dan dah cerita pasal acah ni, jomlah kita tengok contoh karangan binaan penutupnya. Silakan Irfan, boleh tolong bacakan. Baik, untuk arahan soalan, contohnya adalah jelaslah bahawa terdapat beberapa langkah yang boleh dilaksanakan bagi mempopularkan permainan tradisional ini. Cadangannya pula, oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu bagai aur dengan tebing bagi memastikan permainan warisan bangsa ini terus terpelihara. Harapannya pula, jika usaha ini berjadi realisasikan, sudah tentulah permainan tradisional tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Banyak gambar menarik tu, cikgu. Kan, itu idea dia. Idea dia maksudnya dalam perenggan penutup ni bagi dua. Iaitu ungkapan menarik. Kalau kamu tengok di sini, dah ada dua. Tapi kan, kalau cikgu, ada tak contoh ungkapan menarik yang lain? Iaitu sama di sini, tetapi Irfan tengok, cuba tengok, iaitu berganding bahu bagai air dengan tebing, kan? Betul. Dan kita boleh ubah. Kita boleh ubah berganding bahu bagai air dengan tebing, kita tukar kepada bekerjasama, melangkah sederap ke hadapan. Mungkin anak murid, cikgu, sederap ke hadapan tu apa? Yang kamu kawat kaki tu sederap. Dia bunyi sederap. Okay. Maksudnya sama-sama. Kalau tak sama nanti tak bekerjasama. Itulah. Ini bukan peribahasa, ini ungkapan menarik. Dan juga boleh juga di sini iaitu bekerjasama, melangkah seiring dan sejalan. Boleh juga. Jadi itulah dia binaan perenggan penutup. Saya serahkan kepada Irfan. Terima kasih, cikgu. Wah, satu perkongsian yang cukup menarik di mana cikgu dah ajar kita bagaimana untuk membuat penaluan, isi dan juga penutup. InsyaAllah kita akan mendapat markah yang baik bagi SPM yang akan datang. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan tentang perkongsian cikgu hari ini. Silakan. Okay, rumusan saya kita dah belajar iaitu macam mana nak buat pendahuluan, macam mana nak buat isi yang cemerlang, macam mana kita nak buat penutup yang cemerlang. Jadi salah satu caranya nak mendapatkan isi yang
cemerlang, kuasai teknik pelbagai dimensi. Daripada teknik pelbagai dimensi itu, kamu boleh menghuraikan isi-isi dengan matang dan spesifik. Itu saja, Irfan. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami kita pecut hari ini untuk kertas Bahasa Melayu kertas 1 dan kita ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Linda Sama-sama. dan juga Cikgu Hazirah Ramli kerana bersama Irfan hari ini untuk selalu sukses SPM 2020 pecutan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.